sebagaimana yang Datuk sebutkan tadi, bahawa dalam surah Al-Jasiyah tu ayat 13, bahawa memang Allah adakan di muka bumi, langit dan bumi ini untuk kegunaan manusia. Malah dalam pengurusan hutan ni, saya bersyukur kepada Allah SWT lah, menjadikan saya sebagai salah seorang hamba yang berada dalam konteks boleh membuat kebaikan dalam sektor pertanian, menjaga alam sekitar. Namun begitu, kita tahu bahawa orang pertama ataupun Nabi Nuh merupakan orang pertama yang menggunakan pokok untuk buat pembangunan, yang mana dipanggil mahalil, kalau betul Ustaz ya. Namun begitu, apabila kita berhadapan dengan tugas harian kita, Datuk ya, kita berhadapan dengan penceroboh-penceroboh tadi. Pertamanya manusia lah, manusia yang mana kita sedar bahawa mereka telah menggunakan kawasan-kawasan pemeliharaan kawasan hutan kita ni secara tidak sah. Dan perkara-perkara yang dilakukan, aktiviti perrokaan dan pendudukan tu ada kalanya boleh menyebabkan implikasi pada orang lain. Penerbangan dan pencerahan tu yang boleh buat kepada kemusnahan akibat daripada banjir dan sebagainya. Adakah dalam konteks kita selain daripada hablum minallah dengan hablum minannas ni, apabila kita mendatangi ataupun kita memerangi mereka ataupun kita membuat kuasakan pada manusia ni tadi, kita jadi sebagai seorang yang menidakkan mereka punya perbuatan tadi. Adakah kita tidak menjaga sebab kita terpaksa melaksanakan penguasaan, Datuk? Kita terpaksa mungkin terpaksa musnahkan dia punya tanaman, kebun, dan ada masanya kita terpaksa merobohkan juga dia punya infra dalam hutan yang diduduki secara tidak sah. So dalam konteks ini, adakah kami sebagai pemelihara hutan ni kiranya menjalankan penguasaan sedemikian dianggap ataupun dikira sebagai tidak menjaga hablum minannas, Datuk? Terima kasih, Datuk. Ya, terima kasih banyak. Pertama, saya ingin kita semua memahami apa yang dikatakan konsep al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah pada munkar. Munkar adalah daripada nakirah, benda yang tak diketahui ataupun akhirnya perkara yang tak diterima dalam sisi agama. Bukan saja munkar tu orang tak solat ataupun orang minum arak. Tapi mungkar itu apabila seseorang melakukan sesuatu yang memusnahkan ataupun merosakkan orang lain. Ia mungkar. Hatta penguatkuasaan, hatta jika seseorang menggunakan haknya sendiri. Haknya. Tapi penggunaan hak itu telah menyebabkan orang lain menderita. At-ta'assuf isti'malil haq. Umpamanya. Saya buat contoh kecil kepada contoh yang besar. Nabi larang satu orang yang duduk dalam masjid membaca bacaan yang kuat. Nabi kata, kullukum yunajina rabbah fala yarfa'a ba'dukum sautahu fawqal ba'd. Setiap kamu bermunajat pada Tuhannya. Jangan setiap kamu ada yang angkat suara lebih daripada yang lain. Yang ni Nabi tak bagi. Sebab apa? Kerana Nabi kata bukan saja kamu nak baca, orang lain pun nak baca juga. Itu di dalam masjid orang nak beribadat. Dia panggil dalam fiqh, dia kata at-ta'assuf fi isti'malil haq. Dia berlebih-lebih lah menggunakan hak dia. Kereta kita beli, bayar habis, road tax kita bayar. Kita pecut 160, GPJ saman kita. Adakah GPJ makan duit haram? Kita saman apa kereta aku? Minyak aku beli. Road tax kau bayar. Tak, kerana walaupun kereta kau, tapi kau telah melampaui di dalam menggunakan hak. Samalah. Suara-suara kita duduk tepi rumah kita, sebelah jiran ada. Kita baca Al-Quran sampai anak jiran nak baru lahir tu terkejut 3-4 kali. Kita kata aku baca Quran apa? Surah aku bukan surah hang, bukan baca dalam rumah hang, baca dalam rumah aku. Tak boleh. Walaupun hak kau. Apatah lagi jika seorang masuk benda yang bukan hak dia. Bukan yang bukan hak dia. Dan kita mencegah dia ambil. Jika awak boleh ambil, orang lain juga boleh ambil. Ia bukan tanah awak. Apabila tanah itu milik negara, ia milik bersama. Dan ia ditakbirkan menurut ijtihad pemerintah yang memutuskan. Maksudnya kalau pemerintah kata kawasan itu kawasan yang dijaga, ia dijaga. Jika dia ambil, dia dimusnahkan. Kan? Samalah juga orang masuk bekas tipu dan seumpamanya makanan yang orang
Kerana ia penguatkuasaan. Selagi mana penguatkuasaan itu jelas tujuan dia. Kalau tak ada tujuan, tak boleh lah. Tujuan dia pasal kita kena potong lah. Pasal apa member kita duduk berniaga tu. Kalau tidak, dia kacau pasaran member kita. Itu lain cerita. Ini tapi jelas. Jelasnya nak menjaga hutan simpan. Nak menjaga supaya tak musnah manusia. Nak menjaga masa depan kehidupan dalam negara ini. Kalau tujuannya jelas, maka tindakan yang diambil termasuk di dalam amal ma'ruf dan nahi munkar. Tapi kalau tujuannya tak jelas, saja kita ambil. Tak ada lah peraturan tu. Itu tak boleh lah. Cumanya, ada tak kadang-kala orang kata budi bicara. Budi bicara ini boleh dengan kadar kuasa yang diberi pada kita, bukan kita melangkaui kuasa kita. Saya boleh budi bicara, tapi kerana saya nak budi bicara apa? Kerana itu bukan hak saya. Saya menjalankan tugas. Seperti mana orang buat budi bicara. Satu orang ambil harta kerajaan, tak apalah aku maafkan. Tapi dia bukan ambil harta kau. Kau nak maafkan harta kau. Kau maafkan harta bagi negara. Negara ini bukan kau seorang. Memaafkan itu kadang-kala satu kesalahan jika sekiranya ia telah memakan hak orang lain. Macam hakim, dia tak boleh kata tak apa saya maafkan kau. Dia bukan buat salah dengan hakim tu. Dia buat salah dengan pihak yang berkaitan yang lain. Sebab itu di dalam Islam dia sangat strict dalam hal ini. Tentang hak darah umpamanya. Kau sultan ke, kau raja ke, kau menteri ke, kau siapa, kau tak boleh memaafkan darah orang lain. Hanya yang boleh memaafkan darah orang yang dibunuh ialah keluarganya sahaja. It's very strict. Sebab saya senang-senanglah dia bunuh orang A bunuh anak B, saya maafkan A tu. B tu kata saya maaf, bukan anak kau. Umpamanya. Juga harta, tak apa kami maafkan kali ini. Kalau dalam kemaafan itu di dalam ruang kuasa yang diberi pada kita, okey. Tapi kalau kita maafkan itu sehingga merosakkan hak orang lain, yang mempunyai hak yang setara di dalam negara ini, kita telah melanggar bidang kuasa kita sebenarnya. Melanggar amanah kita. Saya selalu sebut hal ni supaya kita kena. Kadang-kadang manusia ni, dia benarkan benda yang bukan hak dia. Sama, saya buat contoh kampung. Kita mai ke makan di hotel. Kita duduk di satu hotel. Ni hotel biasa, tuan-tuan duduk hotel elok. Pergi Mekah. Orang pergi Mekah. Lepas tu anak, kita duduk dapat satu bilik. Bajet untuk kita tu yang dia bagi satu tempat makan breakfast. Kita bawa anak saudara kita ke, jom-jomkan dia perasan pun masuk. Memang mungkin dia tak perasan, tapi awak siapa untuk mengambil hak orang? Awak punya hak tu satu tu je. Tak apa aku duduk hotel ni. Kalaupun kau duduk hotel, kau hak satu. Kalau kau bawa seorang lagi, kau kena bayar. Dan awak akan dituntut di akhirat kelak bahagian orang. Tak boleh kata, oh makanan banyak. Tak, itu bukan alasan. Rumah kita makanan banyak, satu orang main makan masuk. Tiba-tiba duduk makan di dapur. Pasal apa? Bila aku panggil hang makan? Aku tengok makanan hang banyak. Boleh kita benar macam tu? Makanan hang banyak, makanan aku nak bagi, siapa aku bagilah. Hang tak boleh buat keputusan daripada pihak hang diri sendiri. Mari masuk rumah aku nak pergi makan makanan aku. Kita tak makanan kita atas meja kita, tengok-tengok member dah makan. Mana lagi roti aku ni? Dia kata member dah makan. Makan siapa? Aku tengok banyak sangat. Boleh buat macam tu? Tak boleh. Saya nak cerita kadang-kadang kita terkeliru. Kita rasa banyak tu peruntukan kita, kita menjangkaui peruntukan kita. Hatta saya bukan soal menangkap ataupun menghalang. Tapi untuk memaafkan juga kita kena tahu. Ya, kita ada peruntukan dengan maaf. Kerana kita bukan harta kita untuk kita maafkan. Orang tebang hutan sampai jahanam semua negara, tak apa, saya maafkan kali ini. Hutan kau ke? Kalau tanah kau maafkanlah. Tapi dia tu tanah saya juga. Tanah A juga. Tanah Pak Mat itu juga.
Kerana ia adalah tanah negara. Hak yang bersama. Ini kita hendaklah lihat pada dimensi yang lebih luas. Warak itu bagus, tapi kena tempat dia lah. Janganlah warak memaafkan sajalah. Tapi tak boleh kita. Bukan saja kita disuruh untuk memaafkan, tapi dilarang untuk kita mencemar hak ataupun tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Saya cuba dengan kadar yang kerdil yang ada untuk supaya bagaimana saya nak kita boleh meluaskan horizon fikir masyarakat Malaysia, khususnya orang Islam, supaya memikirkan agama itu pada horizon yang lebih luas. Tidak hanya begitu konservatif, sedangkan kerana kita begitu narrow thinking dalam hal-hal agama, menyebabkan orang Islam tidak berdaya saing. Bila kata kuat Muslim tu jadi dah tak tahu apa dah, dia melanggar dia, Masya Allah, jadi begitu. So tak tahu apa, dia tak tahu tentang alam berlaku bagaimana, sehingga orang lain yang menjuarai hal-hal yang patut dijuarai oleh orang Islam. Soal alam sekitar atau environmental issue umpamanya, sepatutnya dijuarai juga oleh umat Islam, kerana it's not something that coming from your consciousness, yang kita kesedaran individu untuk menjaga alam sekitar. Dalam Islam, alam sekitar ini is part of our Islamic teaching. Sebahagian daripada pengajaran Islam untuk kita jaga alam. Bukan satu orang, saya ada kesedaran alam, kerana ramai orang yang buat kesedaran tentang alam sekitar saja. Suppose Muslim, dia lebih ke depan sebab dia bukan kesedaran. Dia ada titah perintah Allah untuk menjaga alam sekitar. Sebab tu sangat sakit hati bila tengok orang pakai lebay, pergi buang sampah keluar daripada kereta plastik, lepas tu dia kata tak apa, ada orang kutip, habis sumbat. Apatah lagi kalau mencemarkan hal-hal yang lain.